Tiba-tiba lepas dilaungkan azan, mereka berdua ni dapat dengar dengan jelas ada bunyi orang azan juga tahu. Tapi versi menganjing sebab selang-seli dengan bunyi gelak ketawa. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Jadi Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa pada yang baru sahaja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah. Jadi untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang satu kejadian yang agak viral baru-baru ini, yang mana ada seorang wanita ni dia kongsikan tentang kejadian seram yang berlaku di rumah sewanya di kawasan Petaling Jaya. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Okey, sebelum Pika mulakan dengan kisah kali ini, korang kena tahu dekat mana sumber yang Pika dapat tentang kisah ni. Sebenarnya kisah ni pernah masuk dalam newspaper M-Star dan juga dalam Malaysia Most Viral. Yang mana kisah seram ni sebenarnya berlaku kepada seorang isteri dan juga suami dia. Okey, pasangan suami isteri selepas mereka pindah ke dalam sebuah rumah sewa dekat kawasan Petaling Jaya. Okey, dalam kisah kali ini ada dua watak yang korang kena kenal, iaitu isteri dan juga suami, dan Pika letakkan nama dia sebagai Siti dan Zahid untuk memudahkan korang untuk faham tentang kisah yang akan Pika ceritakan pada kali ini. Pada suatu hari ni, Siti dan Zahid, mereka ni kena pergi cari rumah sewa dekat kawasan Petaling Jaya di atas sebab tuntutan kerja si Zahid ni. Dan lepas mereka duk mencari rumah sewa tu, sekali mereka jumpalah ada satu rumah sewa ni. Kedudukan dia pula agak strategik, okey, iaitu dekat dengan kawasan klinik, dekat dengan kawasan pasaraya. Jadi bila melihat pada kedudukan tempat tu yang mudahlah untuk pasangan suami isteri ni, jadi akhirnya mereka pun bersetujulah untuk pindah masuk ke dalam rumah sewa ni. Jadi pada hari pertama mereka pindah ke dalam rumah tu, masa Siti masuk dekat dalam bilik utama, iaitu bilik tidur utama mereka ni, Siti terjumpa ada satu kain warna putih yang agak lusuh. Dia tengok, bila dia angkat kain tu kan, dia tengoklah kain tu ada banyak sangat kesal-kesal lumpur kering. Lepas tu lagi satu dekat kain tu juga ada banyak rambut yang melekat dekat kain tu. So masa tu dia pun terdetik dalam hati, ni kain Kak Ponti ke? Macam tu je lah yang dia terdetik pada mulanya. Lepas tu dia pun buanglah kain tu ke dalam tong sampah dekat luar rumah. Pada hari pertama mereka berada dekat rumah tu, tiada kejadian seram ataupun yang pelik yang berlaku dekat mereka. Sampailah pada hari yang kedua. Siti ni dia duduk dekat rumah dan Zahid ni pula, suami dia ni keluar pergi bekerja kan. So masa Siti ni duduk sorang-sorang dekat rumah, dia duduklah dekat dalam bilik dia. Lepas tu dia mainlah Candy Crush. Masa dia duduk main Candy Crush tu kan, sorang-sorang dekat dalam rumah tu, tiba-tiba dia terdengar bunyi macam ada orang mandi dekat bilik air di luar bilik utama dia tu. Maksudnya ada satu toilet dekat luar bilik dia dan dia dengar bunyi macam orang mandi. Dan lagi menyeramkan, bunyi orang mandi tu bukan mandi macam biasa tau, tapi macam orang yang mandi dengan cara gelojoh. Macam laju gila cara dia mandi tu. Dia ambil, disiram badan dia dengan sangat laju, sangat cepat kan. So Siti ni memang sangat takut lah masa tu. Bila diikutkan memang patutlah si Siti ni takut kan. Sebab memang kan masa tu dia duduk seorang je dekat dalam rumah tu. Suami dia kan keluar pergi bekerja. Jadi masa tu dia pun call lah suami dia ni, si Zahid ni. Dia call, dia kata, abang ada bunyi pelik lah dekat luar bilik ni. Dia cakap lah ada bunyi macam orang mandi semua kan. So masa tu memang dia tahulah tu bukanlah bunyi macam bunyi manusia. Bunyi gangguan lah macam tu. So suami dia ni pun tenangkan dia. Walaupun masa tu Siti ni dah mula menangis ketakutan, Zahid ni pun tenangkan isteri dia. Lepas tu Zahid ni pun cakap lah, baca je lah apa yang patut kan. Tak lama kemudian bunyi tu pun hilang senyap dengan sendiri. Jadi masa ni Siti ni pun dia memberanikan diri untuk pergi jenguk dekat dalam toilet dekat luar bilik dia tu. Kan, dia jenguk lah apa benda yang bunyi tadi kan. Bila dia tengok memang tak ada orang pun. Dan lagi mengejutkan, bila dia masuk dekat dalam toilet tu kan, kedua-dua toothbrush ataupun berus gigi dia dan suami dia ni berada betul-betul dekat dalam lubang jamban. Dan lagi satu, bilik air dia orang tu dekat luar tu penuh dengan najis tau. So masa ni
Siti ni pun bersihkan semua najis tu. Lepas tu dia pun terus masuk dalam bilik dia balik dan tak keluar dah daripada bilik dia sampailah suami dia ni pulang. Kemudian ada lagi satu gangguan yang berlaku dekat pasangan suami isteri ni. Masa tu Zahid ni dia pulang daripada kerja dan seperti biasalah kan, time waktu makan malam ni, sebelum makan malam Siti ni dah masak siap-siap nasi, lauk semua kan, untuk lepas tu dia hidanglah dekat si Zahid ni. Dan bila dia hidang dekat Zahid, masa Zahid ni mula nak makan, sekali Zahid ni menjerit panggil isteri dia ni. Dia cakap, kenapa nasi yang dia nak makan tu basi, lepas tu bau hancing yang sangat teruk, bau busuk gila. So dekat sini Siti ni pun pelik lah, sebab dia kan baru je masak nasi dengan lauk-lauk tu semua. Mustahil lah untuk benda tu semua jadi basi tau, dengan secepat tu. Jadi masa ni kedua-dua pasangan suami isteri ni mereka dah yakin okey, sebenarnya ada gangguan dekat dalam rumah dia orang tu. So masa tu Zahid ni pun bangun dan kemudian dia launkan azan. Tiba-tiba lepas dia laungkan azan, mereka berdua ni dapat dengar dengan jelas ada bunyi orang azan juga tau. Tapi versi menganjing, sebab selang-seli dengan bunyi gelak ketawa. Dan datangnya azan tu yang menganjing tu, datangnya daripada bilik kosong dekat bawah tu. Lepas tu bila dia orang pergi tengok dekat bilik kosong tu, bila Zahid ni tendang pintu bilik kosong tu kan, memang tak ada orang pun. Kemudian masa tu juga mereka dapat lihat bila diorang on je lampu tu, diorang sangat terkejut sebab dekat dalam bilik tu bau dia sangat-sangat teruk. Sebab bau macam busuk bangkai macam tu. Jadi selepas daripada kejadian tu, si Zahid ni pun call lah owner kepada rumah tu. Dia bagi tahulah kejadian seram yang berlaku dekat dia dengan isteri dia kan. Tapi owner rumah tu macam hampir jugalah, sebab owner rumah tu cakap, oh tu bukan masalah dia, tu masalah penyewa. Selepas tu bila dah bagi tahu dekat owner pun, owner reply macam tu je kan. Jadi tak nak mereka terpaksalah stay juga lagi dekat rumah tu di atas sebab faktor kekangan kewangan. Sampailah ada satu hari ni, tiba-tiba Zahid ni balik daripada rumah. Lepas tu dia pergi tanya dekat Siti tau. Apa jenis WhatsApp yang you hantar dekat I ni? Apa jenis chat yang you hantar ni kan? Mentera apa yang you bagi ni? Lepas tu wife dia Siti ni terkejut lah. Mentera apa pula yang dia bagi dekat husband dia kan? Takkanlah hantu boleh hantar WhatsApp dekat suami dia. Advance sangat ni hantu dekat rumah ni sampai kan boleh gunakan teknologi WhatsApp semua kan. Lepas tu bila dia buka WhatsApp dia, adalah conversation chat dia tu kan dengan husband dia ni. Dan dia sangat terkejut lah sebab dekat situ dia ada hantar satu mentera tau. Tapi bila Pika baca mentera tu memang seram jugalah kan. Dia seperti menyeru macam tu. Dekat sini benda tu nak tunjuk yang dia sebenarnya bukan level biasa-biasa. Memang advance jugalah. Bukan setakat gangguan yang macam tu. Ada lagi satu pula gangguan yang berlaku dekat pasangan suami isteri ni. Itu masa tu diorang ni tengah tidur tau. Sekali diorang ni dapat bau benda macam terbakar. Bau macam masak. Lepas tu diorang ni terkejut sebab Zahid ni tengok rupa-rupanya bau terbakar tu adalah sebab ada benda yang bakar dompet dia tau. Dan tiba-tiba juga semua frame gambar diorang dekat dalam rumah tu retak dengan serentak. Faham tak? Dia macam retak sekaligus. Dan lepas tu diorang dapat dengar bunyi macam orang mengilai, macam ketawa yang menganjing macam tu. Jadi masa ni suami dia si Zahid ni dah mula rasa macam tak sedap hati sangat-sangat. Dan lagi satu rasa macam hilang sabar lah kan. Jadi masa tu dia pun terus call lah seorang ustaz yang dikenal ni. Masa tu dia call ustaz ni, dia pun cakap lah kat ustaz ni kan, Ustaz kat mana? Macam tu lah lebih kurang dia punya conversation tu. Lepas tu ustaz tu pun cakap, ustaz sekarang berada dekat Kuantan ni. Exactly lepas ustaz tu cakap macam tu, dua-dua pasangan suami isteri ni, Zahid dengan Siti ni, dapat dengar dengan jelas daripada luar bilik diorang bunyi orang menganjing. Orang tu cakap macam ni tau, dengan suara garau. Dekat Kuantan je. Lepas tu benda tu pun mengilai. Maksudnya memang benda tu duk perhati je lah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Zahid dengan Siti dekat dalam rumah tu. Selepas tu, ustaz tu pun pesanlah dekat Zahid ni untuk pergi azan dekat setiap penjuru kan. Lepas tu barulah gangguan tu macam slow sikit. Slow sikit je, bukan kata stop terus, slow sikit je. Kalau diikutkan, memanglah pasangan ni nak sangat-sangat tahu keluar daripada rumah. Tapi seperti yang Pika bagi tahu tadi, atas faktor kekangan keuangan, so nak tak nak mereka terpaksa lah
tahan, sabar je dengan gangguan yang berlaku dekat dalam rumah tu. Sampailah ada satu kejadian ni yang membuatkan pasangan ni memang tekad habis untuk lari keluar daripada rumah tu. Apa nak jadi, jadilah. Pagi tu, diorang ni pergi beli breakfast tau. Dan lepas diorang balik daripada beli breakfast tu, alangkah terkejutnya diorang ni sebab bila diorang buka je pintu rumah tu, ada 2 ekor burung gagak yang tengah terbang dalam rumah diorang ni. Dan mereka tengok dekat kawasan dalam rumah tu penuh tau dengan najis. Lepas tu Zahid ni punyalah marah sampaikan dia cakap dekat isteri dia, okey, ni memang dah melampau sangat dah macam ni kan. So, kita kemas baju, kita keluar daripada rumah ni sekarang juga. Jadi Siti ni lepas dia dengar yang suami dia tu tekad nak keluar daripada rumah tu kan. Jadi Siti ni pun kemaslah barang-barang dia orang semua ni. Dan masa dia tengah duk kemas-kemas barang tu kan, sekali Siti dapat dengar bunyi seperti orang sedang memasak dekat dapur. Siapa pula yang masak kan? Sebab sedangkan masa tu diorang tengah kemas barang ni. Jadi Siti dia pun pergilah jenguk dan alangkah terkejutnya dia sebab dia tengok dekat dapur dia bukan orang masak tau. Tapi Kak Ponti yang ada dekat dapur tu. Dan Kak Ponti tu pula pakai baju kain sama yang macam dia buang masa hari pertama. Ingat tak Ipika cakap dia jumpa kain lusuh, ada penuh lumpur semua tu. Memang benda tu tak tunjuk muka sebab rambut dia panjang sampai paras tak adalah sampai ke bawah. Sampai paras ni kot. Rambut dia tu. Lepas tu rambut tu dia tutup muka benda tu. Tapi disebabkan Siti ni terkejut dengan makhluk yang dilihat dekat dapur tu, terus dia pengsan. Sedar-sedar dia dah pun berada dekat pusat rawatan Islam. So lepas mereka buat rawatan apa semua, mereka pindah semua dekat rumah baru kan. Dia cakap mungkin disebabkan oleh trauma jugalah yang Siti ni, masa hari pertama dia dekat rumah baru, dia nampak ada kain putih yang sama dengan rumah yang sebelum ni. Bila dia tengok kali kedua, kain tu dah tak ada. So dia terdetik lah, adakah tu adalah satu kain yang betul ataupun mungkin tu adalah disebabkan oleh dia trauma dengan kisah seram dekat rumah sewa puaka yang sebelum ni tu. Jadi basically nasib baiklah, alhamdulillah benda tu tak mengikut diorang kan. Maksudnya tak adalah bila diorang masuk dekat rumah baru tu benda tu ada juga ke, tak ada pun. Sebab lepas daripada mereka pindah je ke rumah baru tu memang tak ada gangguan langsung dekat diorang ni. Cuma ada trauma macam tu je lah. So basically dekat sini apa yang Pika faham, mungkinlah makhluk tu, Kak Ponti tu, dia tak suka ada orang sewa dekat rumah yang sebelum ni dekat Petaling Jaya tu. So dekat sini ada tak antara korang yang pernah mengalami pengalaman duduk dekat rumah sewa ke ataupun rumah sendiri yang macam puaka gila-gila? Mungkin korang boleh kongsikan dekat Pika di komen di bawah. So seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share dan juga tekan butang subscribe. Dan tekan juga butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. Dan lagi satu, followlah Pika juga dekat Instagram Pika Storyteller. Dan let's say kalau korang ada kisah-kisah seram yang nak kongsikan dekat Pika, bolehlah DM Pika dekat Instagram tersebut ataupun terus hantar email kepada alamat email yang Pika letakkan dekat description di bawah. So, apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye.